3, 2, 1.
Okey, test 1 2 3. Okey, maafkan saya. Okey, saya ulang balik lah. Okey, saya cerita balik daripada Euro USD. Okey, tak ada suara daripada tadi rupanya. Okey, baiklah. Okey, kenapa tak ada suara-suara? Tak ada, bosku. Ya Allah, suara tak ada ke? Okey, tak dengar tau. Okey, sekarang jelas ya. Okey, sekarang kita cuba tengok balik daripada Euro USD. Allahu. Okey. Okey, baiklah. Ini adalah jangkaan saya untuk Euro USD masih lagi kuat untuk kenaikan buying. Kerana apa? Pada minggu lepas dah berlaku rejection pada trendline, masih lagi tak break up pada trendline yang saya tandakan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, okey, ini yang saya tandakan, ada satu candle yang dah pun reject pada trendline uptrend. Itu maksudnya kemungkinan Euro USD akan buat satu pump, last pump up untuk naik sehingga pada TP1 yang telah saya tandakan ni lah. Sekiranya breakout lah yang atas ni, apa pun kita perlu menunggulah pergerakan Euro USD pada minggu ni macam mana. Apa pun kalau tak berlaku seperti yang saya jangkakan, kita akan bincang semula pada hari Khamis ni. Kita akan bincang semula kenapa tak berlaku seperti yang saya jangkakan. Okey, itu adalah untuk Euro USD. Okey, jelas ya? Ngam Okey. Okey, untuk GBP JPY. Okey. Okey, ini adalah tanda jangkaan saya lah. Okey, ini jangkaan saya. Ini saya tanda pada hari Khamis. Tak, hari Khamis ataupun hari Isnin, tak salah saya. Antara 2 hari tu, 2 minggu lepas. Minggu lepas. Ini adalah jangkaan saya. So, saya dah pun tandakan. So, berlakunya breakout pada GBP JPY. Nampaknya dah berlaku, nampak tak? Satu breakout. So, saya tanda untuk buat selling semula lah pada zone yang atas ni. Okey, kalau kita tengok kat mana saya tandakan. Kalau kita tengok pada weekly, ini betul-betul shadow betul-betul shadow. Rezeki. Okey. Okey, di zone ni saya tandakan betul-betul hujung shadow ni. Hujung shadow resistance yang sebelumnya, yang paling tertinggi lah, yang paling ada. Okey, so jangkaan saya Euro akan buat selling untuk sementara. Okey, bagi siapa yang nak ambil TP, boleh cuba ambil TP pada 153. 153 ni paling jauh lah. TP2. Kalau TP1 boleh ambil pada kita tengok daily. Okey, kalau TP1 boleh ambil semula lah di okey, ni di sini ya. Yang saya tandakan 154 500. 154 500 adalah TP selling yang cun lah, TP yang pertama. Okey, nampaknya hampir separuh lagi untuk capai lah. Okey, itu adalah movement GBP JPY lah. Okey, jadi kita tunggulah pada hari Selasa ni kena ke tak TP ke, ataupun hanya buat breakout shadow saja kemudian terbang balik. Kita tak tahulah. Apa pun kita masih menunggu keputusan. Bagi siapa yang dah pun entry pada zone yang saya tandakan, okey, boleh set BE boleh set BE 10 pip ataupun 30 pip. Itu pun dah cantik lah. Okey. Okey, itu untuk GBP JPY. Bagaimana pula dengan GBP USD? Okey, nampaknya okey, sama juga dengan GBP USD tempat yang saya tandakan Okey. So, ini adalah zone yang saya tandakan. Ini adalah zone yang paling tertinggi lah, yang berkemungkinan lah akan berlaku pertukaran trend pada GBP USD. Tapi apa pun, kalau seelok yang lebih cantik lah, sebelum tuan-tuan dan puan-puan nak buat selling pada GBP USD ni, lebih baik lah. Okay, saya tandakan Okay, nampaknya okay, kalau kita tengok balik, ni time frame daily Okay, GBP USD ni dah pun melalui uptrend daripada tarikh 23 Mac 2020 sampai sekarang masih lagi uptrend, menghampiri rasanya dekat setahun lebih kalau kita tengok GBP USD ni dah buat kenaikan. Okey,
Okey, baiklah. Okey, saya tandakan ya. Ini adalah kalau siapa yang teringin nak masuk long lah. Siapa yang berani nak masuk long, okey, saya tandakan sekiranya breakout. Okey, sekiranya breakout pada trendline yang saya tandakan ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba cari poin-poin yang cantik untuk masuk selling pada GBP USD. Ini jauh pergerakan dia. Kemungkinan akan buat downtrend semula maybe dalam 2-3 bulan. Kita tak tahulah. Bagi siapa-siapa yang berani boleh cuba. Ini secara long kalau kita nak buat short. Kalau sekejap saya tengok weekly. Kemungkinan akan berlaku downtrend lah pada GBP USD, tapi kita perlu tunggulah. Kemungkinan atas lagi ke kita tak tahu. Tapi kalau kita tengok pada untuk siapa yang nak buat short buying ataupun short selling, okey. Ini saya tanda pada H4. Ini adalah untuk short saja. Okey, untuk sekarang ni sekejap Okey, bagi siapa-siapa yang berani untuk cuba buat untuk short buying sementara waktu, boleh buat short buying pada point horizontal ray ni saya tanda. Okey, di sini di zone warna biru ni, iaitu pada point 1.40500. Ini adalah zone yang paling tak adalah cantik, tapi sekiranya breakout juga, maksudnya tuan-tuan ataupun puan-puan cuba cari zone selling lah. Ini adalah untuk zone buy sementara sahaja. Okey, kejap saya tanda tag satu. Okey, short buy. So ini adalah zone short buy 1 yang paling cantik. Sekiranya breakout, kita kena cut loss lah. Ini hanyalah sebagai intraday. Kalau target saya yang panjang adalah saya memang akan tunggu untuk GBP USD ni untuk breakout pada trendline yang saya tandakan tu. Kemudian saya akan cari untuk zone support dan resistance ataupun breakout untuk re-entry selling. Ini boleh masuk sangat jauh lah untuk GBP ni. Sebab GBP ni dia dah uptrend selama setahun lebih kurang setahun ataupun lebih. Okey, jelas Okey, itu adalah untuk GBP USD. Macam mana pula dengan USD Kanada? USD Kanada ni saya target selling. Lama dah saya target selling. Saya rasa dekat start daripada saya live pada bulan 3, daripada bulan 3 atau bulan 4 tak salah saya memang target untuk selling untuk USD Kanada ni. Kejap saya tanda. Oh, saya dah delete Okey, nampak tak? Okey, untuk USD Kanada ni, kalau sekiranya ini adalah weekly sekiranya breakout pada weekly pada sekarang ni support sekarang ni melebihi shadow body, melebihi shadow sekarang ni, maksudnya USD Kanada mungkin akan melalui perjalanan selling yang sangat jauh lah. Tapi apa pun kita perlu menunggulah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak masuk selling untuk short selling, saya boleh tunjukkan lah. Buat sementara ni jangan cuba short selling lagi lah. Kalau kita tengok daily kan, sekiranya daily ni candle yang sekarang ni close dengan body yang solid melepasi shadow, itu maksudnya akan berlaku downtrend lagi pada USD Kanada. Okey, macam mana breakout body solid ni? Okey, saya tunjuk satu contoh. Kejap boleh lukis sini. Oh, tak boleh lukis lah. Okey, saya bagi satu contoh Okey. Ini satu contoh dia.
Okey, nampak tak satu candle merah ni? Dia dah breakout support yang sebelumnya. Breakout dengan body solid satu body solid melebihi shadow yang sebelumnya. Itu bermakna tanda yang sangat kuat untuk selling pada uh, maksudnya itu point yang kuat untuk buat selling lah. Okey, dan cuba cari re-entry semula. Nampak tak? Bila dah candle ni breakout, candle yang selepasnya akan cari support untuk ambil balik. Kemudian barulah dia junam balik. Kita akan cari point yang macam tu lah. Okey, saya bagi contoh lukisan kejap. Okey. Okey. Nampak tak? Candle naik, turun, kemudian naik semula, turun, breakout. Ni breakout, sini breakout. Satu body solid melepasi shadow yang sebelumnya. Itu petanda yang kuat untuk buat selling. Kemudian bila dia breakout, kita biar saja tunggu sehingga sampai ke zone support semula untuk dia ambil. Kemudian barulah dia berlaku breakout. Okey, sama Ini nampak tak? Dia ambil balik pada zone support yang sebelum ni, selepas dia breakout, kemudian barulah dia junam semula. Okey, itu adalah poin-poin yang kita carilah. Kita akan masuk selepas breakout. Ataupun kalau nak lebih selamat, dia breakout sekali dengan breakout trendline. Itu sangat cantik. Sangat cun. Okey, itu adalah untuk USD Kanada bagaimana pula dengan gold CFD? Okey, baiklah. Ini adalah jangkaan gold yang telah saya tanda pada minggu lepas. Oh, nampaknya gold tak berjaya capai. Sebenarnya saya bagi short buying sebenarnya pada zone, kalau kita tengok pada time frame yang lebih kecil. Tengok H4 ini adalah zone buying saya. Saya kata siapa-siapa yang cuba nak masuk gold boleh cuba masuk gold pada 18668, tapi tak sampai gold untuk retrace sampai tahap tu. Okey, sekarang ni gold ni sangat bahayalah untuk kita nak masuk, sebab pergerakan dia pun, perjalanan dia pun dah jauh Kalau kita tengok uptrend dia bermula pada 31 Mei 31 Mei ke? 31 Mei 31 Mei sehingga 31 Mac, maafkan saya, 31 Mac sehingga 1 Jun, lebih kurang dalam hampir 3 bulan kenaikan gold uptrend. Okey, berkemungkinan jangkaan saya akan berlaku sideways dulu, sebelum dia breakout trendline ni. Kalau dia tak berjaya breakout, maksudnya akan berlaku kenaikan lagi lah gold ni. Maksudnya jauh lagi perjalanan uptrend dia. So target saya akan berlaku sideways dulu di zone yang saya tandakan, di dua zone yang saya tandakan ni, pada 1870 dan 1912 ni akan berlaku sideways lah, sehinggalah dia touch trendline. Sama ada dia berjaya breakout ataupun tak. Kalau berjaya breakout, kita akan cuba cari selling. Kalau tak berjaya breakout, kita akan cuba untuk naik lagi. Okey, kalau tak berjaya, kita akan cuba, kalau tak berjaya breakout, kita akan cuba cari zone untuk buying. Okey, apa pun kita perlu tunggulah. Okey, jelas Okey, itu adalah untuk gold. Saya masih lagi menunggu sebenarnya ni. Kalau tengok movement dia yang sekarang ni, masih lagi kuat lagi momentum untuk buying. Kerana tak, tengok sini ada apa. Masih kuat lagi. Alamak.
Okay, so itu adalah jangkaan saya lah. Okay, settle untuk gold. Okay, itu adalah untuk gold. Kita tengok pair currency lain. Okay, untuk silver ya, silver. Saya ada tanda silver minggu lepas. Okay. Okay, untuk silver ni saya tanda trend line kan. Trend line pun dia dah berjaya breakout dah sekarang ni. Jadi sekarang ni ini zone selling yang saya tandakan. Ini zone selling yang pertama yang saya tandakan. Tapi untuk sementara saja. Nampak tak? Dia berjaya breakout pada trend line. Tapi kita perlu tunggulah sekarang ni. Ni sekarang ni zone selling untuk silver. Siapa yang berani masuk, okey boleh cuba masuk lah ni di resistance yang paling tertinggi ni. Siapa yang berani masuk untuk selling? Okey, siapa yang berani masuk boleh masuk, and then jangan lupa letak SL lah. Untuk silver saya showkan dalam saya tak pernah trade silver sebenarnya. Tapi saya tak tahu movement kelajuan dia tu laju mana. Kalau gold, seandainya silver ni sama dengan gold, jadi SL SL maybe dalam 50 pip, 40 pip, okey lah. Tapi kalau movement macam EU silver ni, saya cadangkan dalam 30 ataupun 20 pip dah cukup. Okey, bagi siapa-siapa yang penggemar silver, anda boleh buat selling pada zone yang saya tandakan sekarang ni. Okey, cun. Apa pun kita tunggulah movement dia pada hari Khamis ni. Kita akan bincangkan semula lah kenapa tak berjaya. Sekiranya dia naik lagi, kenapa sebabnya. Okey, ni sekejap saya ada tanda satu zone je, 29 ni. Okey, kenapa saya tanda situ? Oh, ini zone resistance yang paling tertinggi sekali. Okey. Okey, itu adalah untuk silver. Okey. Kita tengok AUD USD. Okey, baiklah untuk AUD USD ni. Okey, di antara dua line ni. Okey, ini jangkaan sekejap. Saya padam balik semua. Okey, remove draw ni. Okey, dia antara dua ni, dua line yang saya tanda ni, sekiranya breakout bawah, okey, kita akan cuba cari untuk selling. Sekiranya breakout atas, kita akan cuba cari untuk point buying. Okey, faham? Okey, okey saya lukis ya. Okey, sekiranya candle berjaya breakout yang sekarang ni, berjaya breakout, kemudian kita akan cari semula point untuk selling pada 0.75 yang sekarang ni. Ini adalah point selling kita. Kejap saya buat teks. Selling. Sell if break. Okay, atas ni pula buy. Ni short buy. Short buy if break out. Okay, ini adalah sekiranya berjaya breakout ya. Sekiranya tak berjaya breakout, movement candle kemungkinannya akan berlaku seperti ni. Okay, breakout atas, retrace, kemudian baru akan naik. Okay, itu adalah jangkaan saya lah untuk buying zone. So di antara dua ni, apa pun kita tunggulah di antara dua zone ni.
sini, short buy sini. Okey, kalau dia breakout atas, pastikan breakout yang melebihi shadow Ini movement, kalau kita tengok movement ni, movement weekly ni lambat. Kalau kita tengok pada daily, so kemungkinan jangkaan saya akan berlaku sideways di antara dua zone ni dululah. Sebab movement daily ni dia slow sikit. Gold 1956. Okey, kejap. Okey. Itu adalah untuk AUD USD. Okey, ini adalah dua jangkaan saya. Sekiranya breakout pada bawah, target kita akan cuba cari untuk target untuk selling. Sekiranya breakout pada atas, kita akan cuba cari target untuk buying. Oh, ni resistance dia tinggi ni. Okey, so ini adalah jangkaan saya. Okey, baiklah. Kita tengok USD CHF. Okey, kalau tengok pada daily USD CHF ni, nampak tak? Ada satu candle support yang dah pun breakout nampak satu tanda breakout ni. Kemudian dia retrace balik pada support, kemudian barulah dia turun. Dia sambung turun. Okey, ini dia naik balik untuk ambil balik pada resistance yang sebelumnya, kemudian dia buat balik selling. Kejap saya lukis. Okey, ini support, naik, turun, nampak tak? Dia breakout yang ni. Nampak tak yang saya tandakan ni? Okey. Dia breakout, kemudian dia naik balik, dia ambil pada support yang pernah dia breakout yang sebelum ni. Kemudian dia buat balik penurunan. Ini daily ni. Maksudnya banyak kita boleh makan. Okey, kalau dalam market forex ni, mana-mana market lah, charting mana-mana market, stock market ke crypto ke anything lah. Technical analysis, kita dalam market ni kita akan entry dalam 3 situation. Yang pertama sekali uptrend, yang kedua sekali downtrend, yang ketiga sekali adalah sideways. So bila kita entry market, kita kena tahu dekat mana kita masuk, zone mana yang kita masuk. Adakah market tengah buat sideways, adakah market tengah buat uptrend, adakah market tengah buat downtrend. So kita kena pastikan benda tu dulu sebelum kita masuk. Bukan yang kita buka chart, okey boleh buy kita buy, boleh sell kita sell. No, bukan. So apa pun movement, before kita masuk kita kena tahu, okey candle sekarang dalam keadaan apa, market sekarang dalam keadaan apa, dalam keadaan uptrend ke, dalam keadaan downtrend ke. Itu adalah benda yang pertama sekali. Okay. So sekarang ni apabila saya tengok macam ni, saya tahu market dalam keadaan downtrend. So kita perlu cari untuk buat selling saja. Cari untuk buat selling point. Okay, kalau kat sini nampak tak? Okay, makin naik, kemudian breakout sikit ada breakout ni, candle ni. Kemudian dia retrace balik pada support, kemudian dia breakout balik, dia sambung balik. Ini sama juga, dia dah ambil dah support yang paling tinggi. Kemudian kemungkinan dia akan breakout balik. Ini kemungkinannya sekiranya lah ini tak perlu masuk lah. Okay, ni jangkaan saya. Okay, kalau dia breakout sini, dia akan patah balik juga untuk ambil balik. Okay, movement uptrend downtrend ni kalau kita tengok pada daily, jauh je movement dia. Ada yang pergi sampai setahun pun masih lagi dalam keadaan uptrend. Kalau kita tengok gold dah pun buat uptrend selama 3 bulan macam saya kata tadi. Macam GBP USD dah pun buat uptrend daripada tahun lepas bulan 3. Tahun lepas bulan 3 kan, tengok saya tanda GBP USD. Okay, tengok weekly daily lah. Okay, tengok ini pada tahun 20 Mac sehingga sekarang pada 1 Julai. Maksudnya dah lebih kurang setahun
setahun 3 bulan, lebih kurang. Pergerakan movement gold dalam pergerakan movement GBP USD dalam keadaan menaik. So movement kita kena tahu dulu. First thing kita kena detect that yang tu dulu. Kita entry market dalam keadaan apa? Sideway. Okay, contohnya nampak tak ni? Ini kita entry market dalam keadaan sideway. Ni, ini adalah support, atas ni adalah resistance. So berapa lama ni dalam keadaan sideway? Daripada 18 Oktober tahun 2019 sehinggalah 6 Mac 2020. Maksudnya lebih kurang dalam Oktober, Mac, lebih kurang dalam setengah tahun pergerakan market. Itu adalah main pointnya. Sebelum kita entry market, tahu dulu pergerakan market sekarang ni dekat mana. Okay, faham jelas Okay. Okay, baiklah untuk GBP NZD. Okay, kita tengok Okay, GBP NZD ni okay, baik, saya padam balik semua remove drawing. Okay, sekarang ni untuk GBP NZD, okay, dekat sini saya nampak pergerakan dia adalah down, uptrend buat sementara. Tengok okay, saya jangka. Okay, daripada pada tahun sekejap saya tengok 6 Jan 2001 sehinggalah pada 25 3 bulan dia buat uptrend sementara. Kemudian sekarang ni market mungkin dalam keadaan sideways sekarang ni. Kalau kita tengok ni dua tanda ni. Okay, tak apalah saya ambil ni. Okay, tengok Okay, kita tahu sekarang ni market GBP NZD dalam keadaan sideways. Nampak jelas kalau kita tengok pada daily. Okay, sekarang ni dia tengah buat sideways di antara dua zon ni. Penentu sama ada dia akan berjaya breakout untuk buat uptrend, ataupun dia berjaya dia berjaya breakout atas untuk buat uptrend, ataupun breakout bawah untuk buat downtrend. Nampak tak? Okay, jelas So keadaan market yang sebenarnya yang perlu kita tahu. Okay, kalau macam ni saya memang takkan entry market untuk sideways. Sebab apa saya takut? Market untuk sideways kalau kita lukis, kalau yang kita belajar selalunya akan macam ni pergerakan market dia. Okay, ini yang kita belajar lah market sideways. Simple. Market sideways adalah macam ni. Tapi hakikatnya market sideways yang sebenarnya adalah macam ni. Tambahan pula ini adalah movement daily. Jadi susah untuk kita nak hold. Dan dia boleh breakout bila-bila masa saja. Sebab tu saya selesa masuk market dalam keadaan uptrend ataupun downtrend. Kita tahu mana point yang ni ini dikira market sideways. Ni resistance yang paling tertinggi. Ini adalah resistance yang paling terendah. Ini juga kalau market reality marketnya sideways adalah macam ni lah. Macam yang saya tandakan ni. Okey. Jelas okey, tak apa, biar dulu. Okey, so kita akan tengok balik market pada hari Khamis ni. Pada hari Khamis ni saya akan bincang balik movement market yang akan bergerak pada minggu hadapan, macam mana pergerakan dia. Pada minggu hadapan Cikgu Wan akan ambil alih semula selama 2 minggu menggantikan saya. Maksudnya pertukaran shift lah. Jadi kamu akan buat analisis bersama dengan Cikgu Wan lah. So hari Khamis ni saya akan bincangkan betul tak tempat yang saya tandakan tu seperti pergerakan market seperti yang saya jangkakan. Okey, kalau forex ni mana-mana market lah, tak ada siapa pun tahu movement market dia macam mana. Maksudnya sebiji macam yang kita cadangkan. Jadi kita cuma mampu untuk menjangkakan harga menggunakan support dan resistance.
Saya lebih selesa guna naked chart bukan sebab pro ke apa, sebab kita naked chart ni kita menjangkakan masa hadapan. Bukan menjangkakan masa hadapan, maksudnya menjangkakan price akan pergi sehingga mana. Kita boleh tahu dengan ada support resistance. Kalau kita guna any indicator macam RSI anything lah, indikator dia banyak macam menunjukkan situasi price semasa situasi price semasa, disebabkan situasi candle semasa, sebab itulah indikator tu jadi macam tu, jadi bentuk yang macam tu. Dia bukannya menjangkakan price yang akan datang Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak trade, saya mensyorkan kita gunalah naked chart sebab kita lebih nampak lah. Sebab dalam market ni simple je, uptrend, downtrend, sideways, settle. Kita tahu 3 benda tu, kita tahu kat mana nak masuk, support and resistance, settle, senang. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh komen. Kalau tak ada, saya akan ending lah live kita pada malam ni. So kita akan endkan live kita pada malam ni. Okay, kejap saya nak tengok satu lagi pair. Satu lagi pair lah, USD JPY. Okay, ni market yang saya tandakan pada 7 April. Lama dah ni, saya tak buka ni USD JPY ni. Baiklah, kita tengok balik semula. Okay, baiklah. Untuk USD JPY ni, kita masih lagi menunggu confirmation untuk buat selling memang saya nampak boleh buat selling untuk ni. Kalau sekiranya, okay, saya bagi satu hint Okay, trendline yang sekarang ni, sekiranya breakout pada trendline yang sekarang ni, pada support ni, support 108.662, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh buat selling semula, boleh cari selling semula Okay, ini adalah movement market yang saya jangkakan lah. Sekiranya breakout, market akan cuba buat retrace semula. Kemudian barulah selling. Ini adalah jangkaan saya. So siapa-siapa yang berani boleh cuba buat selling sekiranya market breakout kejap saya tanda horizontal ray. Okay, 108.700 ataupun 108.800 ni sangat cantik untuk kita buat selling sekiranya breakout. Sekejap saya tanda teks. Sell if break on this. I know. Okay, clear ini satu saya belanja lah, jadi ke tak? InsyaAllah jadi. Okay, sebab apa? Sebab ini adalah poin-poin yang saya tandakan lah, poin-poin yang bagus lah. Okay, tapi kalau tak jadi, bukan rezeki kita lah. Apa pun saya akan tengok balik lah, kita akan bincangkan lah. Kalau tak jadi, kenapa tak jadi. Okay, jelas. Okay, itu saja untuk live saya pada malam ni. Okay, ada GBP USD. Okay, GBP. Okay, Tuan Ani. Okay, GBP USD. GBP USD ni saya masih menunggu Kalau perjalanan GBP USD ni, Tuan Ani, dah lebih kurang selama setahun. Setahun lebih. Jadi kita akan cuba cari selling point. Tapi sekiranya breakout lah, ini trendline yang saya tanda ni, seandainya breakout pada trendline yang saya tandakan ni, itu maksudnya point yang sangat kuat lah untuk kita cari buat selling untuk GBP USD. Dah lebih kurang setahun lebih dah naik. Takkan dia nak retrace mungkin ada masanya untuk market akan buat retrace semula. Jadi apa pun kita tunggulah. Kalau candle berjaya breakout juga ni, sekarang ni, candle yang sekarang ni daily berjaya breakout shadow pada resistance yang sebelah ini, resistance pada 23 April 2018, breakout dengan body yang solid,
Melepas si shadow ni, body yang solid, maksudnya kita akan cari point buy lagi, maksudnya akan terbang lagi jauh lagi GBP USD ni. So saya tunggu itulah. Buat Tuan Ani. Jadi apa pun kita tengoklah market pada hari Khamis ni macam mana pergerakan dia. Apa pun kita masih menunggu keputusan lah. Kejap saya tengok pada H4. Ini zone yang saya tandakan ni untuk buat selling. Zone ni besar lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tanda start daripada daily, kemudian nak kecilkan lagi time frame, masuk H4, kemudian kita adjust lah kita punya resistance tu. Cara saya tanda Cara saya tanda selalunya lah. Saya bagi satu Sekejap. Ni saya dah saya tanda contohnya saya nak buat selling sekarang ni. Saya dah tahu dah resistance sekarang ni ada pada 1.26200 ni. Kemudian market turun. Kemudian saya kata saya nak buat selling lah pada saya nak cari point selling satu lah yang cantik. Ni sementara short selling sajalah. Saya akan cari semula pada resistance 1.26 ni. Tapi cara saya tandanya, saya akan tanda pada zone ni. Rectangle. Saya akan tanda macam ni. Daripada body ke shadow. So di antara zone kotak ni saya akan masuk entry. Body ke shadow. Body ke shadow. Ni di antara zone ni saya akan tanda. Atas daripada zone ni saya akan tambah dalam 30 pip ataupun 20 pip, saya akan letak SL. Selalunya macam tu. Bila saya trade lah, bila saya letak PO, kalau saya malas letak PO, kalau saya malas nak tengok, saya letak PO, saya biarkan. Tapi selalunya bila saya tanda kosong lah. Bila market macam dah nak sampai dah. Market dah nak sampai, saya akan tengok movement market lah, candle macam mana. Laju ke tak laju. Kalau laju, saya tak akan masuk lah. Sebab selalunya kalau candle movement laju pada M1 ataupun M5, memang akan breakout lah. Confirm akan breakout. Kalau movement biasa je, relax, bila dia awal-awal naik, kemudian dia main relax, itu cantik lah untuk kita nak buat selling. Selalunya lah pergerakan market macam tu lah. Selama pengalaman saya lah dalam bidang trading ni. Baiklah. Itu saja untuk saya pada malam ni. Terima kasih kerana bersama saya. So kita akan jumpa semula pada hari Khamis. Date kita pada hari Khamis pukul 9 malam seperti biasa. So kita akan tengok pergerakan market yang saya tanda ni betul ke mengikut arah. Sekiranya tak betul, kenapa dia breakout. Kita akan carilah kenapa punca dia. Yang lemah daripada saya, yang baik daripada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.